Assalamualaikum dan selamat petang. Anda menonton episod baru untuk Hello Doktor dan kali ini topiknya sangat menarik dan sangat signifikan. Kita akan memperbincangkan tentang suatu kondisi yang kita lihat telah menjadi lebih ketara lebih-lebih lagi selepas pandemik COVID-19. Mungkin kerana kesedaran dalam kalangan masyarakat telah pun meningkat. Jadi topik apa hari ini? Ia adalah tentang kemurungan. Anda mungkin pernah mengalaminya atau mengenali seseorang yang pernah mengalami kemurungan. Jadi sangat penting untuk kita tahu bagaimana untuk merawat keadaan ataupun kondisi sebegini ataupun bagaimana kita boleh membantu orang yang mengalami kemurungan. Jadi sebelum kita memperkenalkan tetamu kita di dalam studio, mari kita lihat apa kata orang ramai tentang punca seseorang individu itu mengalami kemurungan. Kemurungan ni apa yang saya faham, dia jenis yang satu macam perasaan, emosi yang dia rasa macam banyak sangat perasaan macam bau, emosi sedih, kecewa semula. Apa yang saya faham, dia adalah seseorang yang suka menyendiri. Yang macam dia sangatlah seorang yang diam, dia tak bagi tahu pun dia ada masalah dan dia pendam sendiri. So bagi saya itulah murung. Biasanya diorang nak me time sebab biasanya diorang macam sebenarnya tersakiti daripada something. Lepas tu dia nak me time untuk dia healing diri sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang murung ni sebenarnya dia pandai cover. Kita nampak dia happy tapi kita tak tahu dia murung sebenarnya. Saya rasa murung ni dia sebenarnya part of stress. Bagi saya dia lebih kepada ingin seseorang untuk bercerita, untuk dengar luahan dia. Tak semua orang tahu apa yang dia rasa. So dia nak someone yang dia boleh percaya, yang dia boleh ceritakan apa yang dia rasa. Baiklah, itu adalah pendapat orang ramai tentang punca seseorang individu boleh mengalami kemurungan dan ini mungkin daripada pemerhatian mereka ataupun pengalaman mereka sendiri. Dan untuk memperinci dengan lebih mendalam tentang topik kemurungan ini, kita ada di studio Dr. Nur Hafidah Ishak, pakar psikiatri dan pensyarah perubatan daripada Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia. Selamat datang Doktor. Terima kasih bersama kami di Hello Doktor. Terima kasih Nadia. Doktor, hari ini topik sangat menarik, sangat relevan saya rasa dengan keadaan semasa sebab kita tahu kemurungan ini sebenarnya tidak mengenal jantina, tidak mengenal umur seseorang itu. Boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kita banyak dengar kes kemurungan di kalangan masyarakat pada hari inilah. Jadi doktor boleh terangkan sebenarnya definisi kemurungan ini. Kita juga ada dengar terma seperti depresi. Adakah ia sama dengan kemurungan? Apakah perbezaannya? Okey, terima kasih Nadia. So, sebagaimana kita tahu, kemurungan atau depresi adalah istilah yang samalah. Layman term mungkin kita biasa menggunakan istilah kemurungan. Okey, apabila kita mengaitkan kemurungan atau depresi ini dengan gejala klinikal, ia adalah satu gejala yang sangat prevalent, sangat biasa di kalangan masyarakat. Okey, so apabila kita kaitkan dengan gangguan masalah kesihatan mental, gangguan kemurungan ini lebih bersifat kesedihan yang berpanjangan, yang sangat intens, yang berlaku dalam jangka masa waktu yang tertentu, disertai dengan beberapa gejala lain seperti kurang minat, gejala fizikal yang lain dan juga berlaku perubahan dari segi tingkah laku, berlaku perubahan ataupun perbezaan dari segi fungsi seseorang itu. Okay. Dan paling penting sebenarnya untuk saya tekankan di sini adalah merasa sedih ataupun mempunyai hari yang buruk tak sama dengan gejala kemurungan itu sendiri. Dan kemurungan ini adalah satu perkara yang penting untuk kita tahu bahawa ia disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. So ada faktor biologi di situ. Jadi perlulah mendapat rawatan ataupun diagnosis yang tepat apabila kita bercakap tentang kemurungan ini. Okey. Doktor ada sebut tadi tentang ketidakseimbangan emosi. Mungkin ada penonton yang ingin tahu bagaimana ingin membezakan antara mungkin mood swings ataupun keadaan emosi yang turun naik, fluctuation. Tapi sebelum saya tanya soalan itu, kita masih lagi di definisi kemurungan. Mungkin ada beberapa jenis ataupun tahap level kemurungan yang berbeza. Okey. So kita faham ada pelbagai sebenarnya jenis kemurungan apabila kita bercakap tentang gangguan penyakit mental bersifat kemurungan. Yang pertama yang agak common atau paling biasa yang kita ketahui adalah major depressive disorder ataupun penyakit depresi yang major. Ia
Ia dikarakteriskan sebagai gejala emosi yang sedih, berpanjangan dan berterusan sekurang-kurangnya 2 minggu atau lebih, disertai dengan rasa hilang minat untuk membuat sesuatu yang mungkin mereka biasa lakukan sebelum ini, dan juga ada gejala-gejala fizikal seperti gangguan tidur, gangguan makan, and then tenaga yang lemah, dan selalu juga penyakit kemurungan jenis major depressive disorder ini mengganggu dari segi proses kognitif, dari segi seseorang berfikir, mengingat, dan sekaligus memang memberi kesan yang ketara dalam fungsi kehidupan seseorang. Major depression, adakah ini yang paling ekstrim? Ini adalah yang paling common, dan major depressive disorder sendiri dia ada mild, moderate and severe severity. Simptomnya juga berbeza. Simptomnya juga berbeza. Kita nak bezakan antara tahap-tahap ini menggunakan berapa jumlah simptom yang mereka ada, berapa tahap intensity setiap simptom itu, dan of course apabila kita cakap tentang moderate dan severe, mungkin ada pesakit-pesakit telah pun merasai pengalaman-pengalaman ataupun mempunyai fikiran-fikiran yang lebih buruk, seperti mempunyai fikiran untuk mencederakan diri, ataupun sering mengingati tentang mati, dan juga ada tidak kurang yang mengalami gejala psikosis. Dalam kalangan pesakit yang doktor jumpalah di hospital, ada peratusan tak berapa ramai yang mengalami major depression yang sangat ekstrim, ataupun berapa ramai yang mengalami yang mild, ke dia random, dia tak ada peratusannya sendiri? Memang semua pesakit mengalami pelbagai jenis kemurungan yang doktor nampak. Okey, pada kita punya pemerhatian lah yang datang ke hospital, kita adalah hospital tertiary, referral center. So kebanyakannya mungkin dah mengalami gejala yang agak signifikan, dan kita perlu memeriksa dengan lebih lanjut, dapatkan sejarah dengan lebih jelas. Di situ baru kita boleh klasifikasikan. So saya rasa tidak ada percentage yang begitu ketara, tetapi of course apabila kita tahu mereka sudah dapatkan bantuan pakar, sesuatu yang signifikan telah berlaku dan mengubah hidup seseorang. Doktor, kalau saya ambil pandemik COVID-19 sebagai penanda aras lah, adakah doktor melihat ada perbezaan dari mungkin bilangan orang yang datang berjumpa doktor kerana kemurungan sebelum pandemik dan selepas berlakunya pandemik? Kerana mungkin pada waktu itu, di waktu PKP, kita tak ada interaksi dengan manusia lain, sesetengah daripada mereka ni tidak boleh nak menangani situasi bersendirian. Ya, memang jelas sebenarnya kita dapat lihat peningkatan yang amat ketara, 2-3-fold lebih banyak daripada keadaan sebelum COVID. Mungkin macam pada awal tadi Nadia ada sebutkan, mungkin dari segi mereka sudah dapat pengenalan ataupun mengetahui tentang penyakit depression, kesedaran tentang penyakit depression ini. Tetapi saya rasa yang lebih signifikan adalah kesan ketara daripada pandemik 19 itu sendirilah, mengganggu dari segi fungsi individu dan juga semualah in general. Kalau kita tengok dalam kehidupan harian, golongan yang berisiko, kita tengok tak kira daripada generasi yang mana, muda atau tua, boleh mengalami kemurungan. Ada tak golongan yang lagi berisiko berbanding dengan golongan yang lain pula? Betul. So saya pasti kita tahu kemurungan ni boleh menjejaskan sesiapa sahaja. Tapi kita juga kenal pasti ada segelintir golongan yang lebih berisiko tinggi. Yang pertama, kita tahu yang perempuan, dari segi jantina itu sendiri, perempuan lebih tinggi risiko untuk mengalami depression. Okey, and seterusnya kita boleh tengok dari segi seseorang yang mempunyai ahli keluarga yang mempunyai riwayat penyakit kemurungan ataupun penyakit-penyakit mental secara umumnya. Faktor keturunan juga memainkan peranan. Yang seterusnya, faktor kemungkinan seseorang itu pernah mengalami episod depression yang sebelum ni, sama ada diketahui, dirawat atau tidak, tetapi meningkatkan risiko untuk mengalami kemurungan pada episod akan datang. Okey, sangat penting untuk kita mengenal pasti simptom-simptom yang ada dan untuk kita mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Menarik kalau doktor kata tadi golongan wanita sebenarnya lagi tinggi berisiko mendapatkan kemurungan. Jadi kita perlu berhati-hati tengok simptom yang ada. Sebelum kita menyambung perbincangan kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Kali ini topiknya sangat cukup menarik iaitu kemurungan dan sangat penting untuk kita mengetahui apa itu kemurungan, bagaimana kita nak merawat kerana mungkin ini terjadi kepada kita suatu hari atau terjadi kepada orang yang kita kenali atau sayangi. Jadi di studio kita ada Dr. Nur Hafidah Ishak daripada UPM iaitu seorang pakar psikiatri. Okey, tadi doktor kita dah mendalami dengan lebih lanjut apa itu kemurungan, apa itu definisi kemurungan dan depresi juga. Dan tadi kalau doktor dah sentuh sedikit tentang tanda-tanda awal ataupun simptom yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu monitor dan kita kena detect lah. Adakah ini simptom kemurungan, depresi ataupun mungkin hanya gaya hidup kita lah, maklum. Kita sangat menerima banyak tekanan tiap-tiap hari. Gaya hidup yang sibuk, yang aktif mungkin menyebabkan juga keadaan emosi kita yang turun naik, yang tidak terkawal. Tetapi adakah itu kemurungan? Jadi macam mana kita nak mengesan tanda-tanda kemurungan dan depresi, doktor? So pengesanan kemurungan ini boleh dibuat secara sendiri ataupun melalui penilaian profesional. So saya suka nak kategorikan tanda-tanda ini kepada 4 gejala utamalah. Yang pertama gejala emosi, macam saya sebutkan tadilah, emosi yang sedih, berlarutan, berpanjangan, rasa tak berguna, sentiasa rasa bersalah yang keterlaluan. Kalau kita nak letak masa kita bersedih berpanjangan tu berapa lama sebenarnya, doktor? So kalau kita nak fokus pada major depressive disorder, sekurang-kurangnya 2 minggu. Tak lama sebenarnya? Tak lama sebenarnya. So tidak susah untuk kita katakan seseorang itu mengalami tanda ini. Tapi ada juga yang berpanjangan lebih lama. So itu adalah bergantung kepada durasi setiap individu lah. Tapi yang lebih penting kita tengok berapa intens gejala itu daripada gejala emosi. Gejala yang kedua adalah yang tidak kurang pentingnya, terdapat perubahan tingkah laku yang ketara diri sendiri boleh merasakan ataupun disedari oleh persekitaran. Doktor bagi contoh. Contohnya mereka sudah mula hilang minat atau keseronokan dalam sesuatu aktiviti yang mungkin dia enjoy sebelum ni, and then mudah ataupun telah start untuk menjauhkan diri daripada berhubungan sosial, ataupun mungkin dari segi perubahan selera makan, gangguan atau perubahan tidur, sama ada lebih tidur ataupun kurang tidur, dan juga sentiasa merasa keletihan dan penurunan berat badan juga. Itu untuk gejala yang kedua, gejala fizikal. Gejala ketiga, gejala kognitif ataupun maksudnya dari segi pemikiran. So seseorang yang mengalami depression telah start untuk hilang daya tumpuan, hilang daya untuk membuat keputusan. Mereka selalu juga memberitahu doktor yang mereka seolah-olah kurang ingatan, kurang memori, dan mendapat sering juga mereka mendapat pemikiran-pemikiran yang negatif, yang tendensi untuk menyalahkan diri sendiri, dan paling teruk jika mereka sudah sampai ke tahap ada pemikiran untuk mencederakan diri ataupun bunuh diri. Dan gejala keempat yang tidak kurang pentingnya adalah gejala fizikal. So contohnya macam mudah penat, sakit-sakit badan, ataupun ada masalah dari segi penghadaman. So penting untuk kita tahu sebenarnya tanda-tanda ini. Bila kita ketahui, kita dapat rasakan, jadi langkah seterusnya boleh diambil, sama ada nak berjumpa dengan profesional dan sebagainya. Dan jadi seharusnya doktor, kita tak nak sampai ke tahap kita mencederakan diri ataupun orang di sekeliling kita. Jadi langkah seterusnya, macam doktor kata tadi, kita boleh berjumpa dengan pakar, dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan ataupun diagnosis yang sewajarnya. Betul. Macam mana doktor? Kita akan, apa jenis diagnosis yang akan diberikan? Bagaimana doktor akan membuat penilaian? Alright. So selalunya kita apabila seseorang datang ke klinik kita lah kan, so kita akan mulakan dengan mendapat sejarah tentang penyakit itu sendiri, sejarah penyakit yang lampau disertai dengan informasi-informasi tambahan seperti macam saya cakap tadilah, risiko, sama ada ahli keluarga yang ada penyakit mental atau kemurungan, ada sejarah penggunaan dadah ataupun alkohol, dan juga perkara-perkara lain, contohnya mengalami masalah perubatan yang lain. Sebab bila mereka mengalami masalah perubatan yang kronik juga ada meningkatkan risiko untuk mengalami kemurungan juga. Jadi untuk mereka yang mempunyai sejarah kemurungan, mungkin faktor keturunan dan sebagainya, mungkin boleh mengambil perhatian dengan lebih sedikit. Jadi doktor, sebelum kita teruskan, ada satu soalan daripada seorang selebriti. Jom kita lihat apakah soalannya. Hello doktor, Nain nak tanya, betul ke orang yang suka cari perhatian ni adalah orang yang mengalami tanda-tanda awal kemurungan? Pelik juga.
Okey, itu dia. Naim Daniel bertanyakan, doktor, attention seeker ataupun orang yang suka mendapatkan pemerhatian atau perhatian, adakah mereka ini mengalami kemurungan? Saya rasa itu satu soalan yang baik yang mungkin orang ramai pun nak tanyakan soalan ni. So saya nak tengok ataupun nak jawab soalan ni kepada beberapa sudut lah. Sudut pertama, kita nak faham yang kemurungan ini melibatkan ataupun terkait dengan stigma yang kuat. Okey, so stigma yang kuat terhadap kemurungan ini menyebabkan pelbagai definisi kepada ciri-ciri atau behavior atau tingkah laku seseorang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nak lihat tingkah laku mencari perhatian ataupun tingkah laku yang seperti yang disebutkan tadi sebenarnya adalah salah satu cara seseorang itu untuk reach out, untuk mendapatkan pertolongan. So itu adalah sebenarnya langkah yang positif, langkah yang asertif untuk seseorang itu tahu yang mereka telah ataupun sedang struggle dan ingin mendapatkan bantuan. So penting untuk kita faham yang kita tak boleh mendefinisikan atau mengkelaskan sesuatu behavior itu kepada perkara yang negatif. Kita nak tengok dari sudut perlu bantuan, mungkin ada sesuatu yang kita boleh offer. Jadi kita juga memainkan peranan. Kalau kita ada berjumpa dengan orang sebegitu, janganlah pula kita mengejeknya ataupun memarahinya. Malah sepatutnya kita ada tanggungjawab untuk membantunya. Betul. Dan mencari sebablah kenapa dia macam itu. Jadi satu lagi soalan yang mungkin ramai orang tertanya-tanya, doktor, apakah punca sebenarnya kemurungan dan depresi ini? So bila kita nak tengok punca kemurungan, dia tak ada satu faktor tunggal lah. So dia bersifat multifaktorial. So ia adalah kombinasi interaksi daripada pelbagai faktor, iaitu faktor biological atau genetik yang saya sebutkan tadi, and then faktor psychological, and then stres ataupun peristiwa silam yang pernah berlaku pada seseorang, dan faktor persekitaran. Okay, faktor biological macam saya cakap tadi lah, hormonal, and then neurotransmitter ataupun bahan kimia, dan juga genetik. Faktor yang kedua adalah faktor psychological. Dia berkait rapat dengan kemungkinan seseorang mempunyai sejarah trauma yang lepas dalam hidup, ataupun personaliti seseorang yang mungkin bersifat lebih rendah diri, ataupun mudah cemas, ataupun mudah risau tentang sesuatu perkara, ataupun memang mempunyai pola fikiran yang negatif dan mendapat ada gangguan dari segi cemas itu. Itu untuk kita tengok dari segi psikologikal lah. Dari segi seterusnya adalah stres ataupun perubahan. Perubahan atau peristiwa dalam kehidupan yang signifikan itu pun salah satu kita panggil precipitating kepada gejala kemurungan tu. Contohnya mereka mengalami stres yang kronik ataupun kesulitan setiap hari dalam kehidupan. Especially kita nak relatekan dengan COVID-19 kan. Pelbagai kesusahan, kesulitan yang dialami oleh individu. Dan seterusnya perubahan dalam hidup. Again, saya nak kaitkan dengan COVID-19, perubahan yang banyak tentang selepas pandemik ini, kehilangan pekerjaan. And then mereka juga ada perubahan yang jelas dari segi mungkin work from home and sebelum ni work at the office kan, macam itu. So seringkali perubahan-perubahan ini sebenarnya telah mengganggu kestabilan ataupun rutin kita seharian. Rutin harian telah diganggu. Ya, betul. Kalau kita lihatlah doktor, 30-40 tahun yang lepas, mungkin zaman mak ayah kita ataupun tok nenek kita, perkara sebegini, kemurungan ini tidak wujud di dalam kamus, perkara ataupun perkataan depresi, dan mungkin individu yang mengalaminya tidak dapat diagnosis yang sewajarnya, yang sebetulnya, dan mereka dibiarkan begitu saja. Jadi apakah kesan kemurungan jika dibiarkan tanpa rawatan yang diperlukan dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang? Okay. So of course bila kita dapat tahu yang ini adalah kemurungan, kita pun nak cari jalan penyelesaian kan. Tetapi banyak juga impak atau signifikan yang buruk ataupun yang terjadi dalam masa kepada individu. So macam saya kelaskan tadi, of course gangguan emosi, gangguan kognitif, gangguan fizikal tu adalah jangka masa pendek lah. Seterusnya perkara ini akan mengganggu fungsi seseorang. So hilang kemungkinan akan hilang pekerjaan, kemungkinan akan hilang role dia sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, ibu, suami isteri, macam itu, mengganggu tugas harian. Tetapi yang kita tengok bila perkara ini dibiarkan tanpa rawatan yang tepat dan cepat, dia akan menjadi risiko pada jangka masa panjang. Contohnya mungkin daripada depresi yang biasa menjadi depresi yang lebih teruk, sampai ada gejala psikosis, ataupun macam saya cakap tadi lah, sehingga ada tahap di mana dah ada fikiran untuk mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang lain. Ini adalah kesan jangka masa yang panjang yang sangat berbahaya. Selain daripada itu, bila kita tidak merawat ataupun menangani
mengalami depresi daripada peringkat awal, dia akan memberi risiko kepada masalah kesihatan fizikal yang lain, penyakit-penyakit kronik yang lain seperti kecil manis, darah tinggi, dan juga dia akan menurunkan imun sistem seseorang. So memang mudah untuk mendapat jangkitan penyakit dan overall dia akan menurunkan kualiti kehidupan seseorang. Ya, pelbagai kesan yang akan dirasai seseorang yang mengalami kemurungan ataupun depresi. Jadi kita ambil kesempatan pada zaman sekarang pelbagai informasi di tangan kita. Kita boleh dapati dengan mudah sekali untuk mencari jawapan ataupun untuk nak detect mengenal pasti adakah kita mengalami kemurungan atau tidak. Dan kita boleh berjumpa dengan pakar yang boleh memberikan kita rawatan. Kita akan berbincang dengan selanjutnya lagi selepas ini, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Topik hari ini adalah kemurungan. Kita bersama dengan Dr. Nur Hafidah Ishak. Tadi kita telah pun mengupas tentang tanda-tanda ataupun kesan-kesan kemurungan atau depression dan apakah rawatan yang perlu diambil oleh seseorang dan apakah juga peranan yang boleh diambil oleh masyarakat di sekeliling untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi doktor, sering kali kita dengarlah mungkin dari kalangan selebriti ataupun kawan-kawan kita mahupun dari dalam negara mahupun dari luar negara. Ada setengah orang tu kita tengok di social media mungkin ataupun kita berjumpa dengan mereka secara fizikal, mereka nampak ceria, happy, normal dan tidak menunjukkan apa-apa tanda kemurungan ataupun depresi. Tetapi tak lama kemudian kita akan dikejutkan dengan berita contohnya mereka mencederakan diri ataupun lagi teruk membunuh diri. Tapi kita tak nampak pun selama ni. Bagaimana keadaan begitu doktor? So, mungkin saya tak jelaskan tadi, gejala kemurungan atau tanda-tanda kemurungan adalah bervariasi, pelbagai. Ada setengah orang yang menunjukkan dengan jelas gejala-gejala kemurungan seperti yang saya telah sampaikan tadi, tetapi ramai juga yang seolah-olah menunjukkan, kita panggil mask depression. Mereka berjaya menyembunyikan depression tu di belakang topeng sendiri untuk meneruskan kehidupan sehari-harian, untuk terus berhubungan dengan orang lain. Okey, kalau macam tu, macam mana kita nak memainkan peranan? Tanggungjawab kita sebagai seorang sahabat ataupun ahli keluarga. Bagaimana doktor? So saya kata tadi penting untuk nombor satu, kenali sendirilah tanda-tanda tersebut. So kita kena kenal dan kita kena tahu perasaan yang kita alami sebagai seorang individu dan of course lepas itu cuba cari sistem sokongan yang boleh. So sebagai orang di sekeliling, offer kita nak memberi sesuatu bantuan, mungkin yang kita boleh utamakan untuk bila kita dapat lihat orang-orang di sekeliling kita macam ini, kita mungkin cuba untuk tidak cuba bertenang, untuk tidak terburu-buru untuk mengatakan yang mereka ini ataupun menilai sesuatu perkara pada mereka ini dan amalkan keterbukaanlah dalam perbincangan. Okay, of course bila dia datang kat kita ataupun orang-orang sekeliling kita tu, kita lebih rapat, mereka lebih mudah ataupun selesa untuk berkomunikasi. Kita cuba mendengar dengan lebih empati, memberi perhatian. So dalam bentuk ini keberadaan kita ataupun kesediaan kita untuk mendengar pun sebenarnya menunjukkan salah satu bentuk sokongan untuk mereka terus mencari bantuan ataupun untuk mereka meluahkan dan berkongsi. Tapi doktor, mungkin ada juga dalam kalangan individu ataupun pesakit yang mengalami kemurungan yang tidak menunjukkan apa-apa tanda, mereka menyembunyikan, berjaya menyembunyikan secara sengaja, ataupun mungkin ada juga individu yang in denial, tidak dapat menerima kenyataan mereka ni mengalami kemurungan ataupun kesedihan yang berpanjangan dan sukar untuk kita reach out untuk mengenal pasti seseorang itu memerlukan bantuan kita. Ada ramai tak pesakit sebegitu doktor? Memang sampai ada tahap yang mereka datang juga ke klinik mungkin atas paksaan ataupun atas suruhan orang lain, dan bila kita mula untuk membuka ataupun mula untuk bercerita, agak susah untuk mereka open up. Stigma itu memainkan peranan juga. Mereka takut untuk open up. Kan? Mungkin mereka takut mereka akan dinilai melalui sharing yang akan disampaikan, ataupun mungkin mereka rasa ini bukan apa-apa, kondisi yang mereka alami ini bukan sesuatu perkara yang serius. Okey, kalau selama ni doktor kita berbicara tentang pesakit kemurungan, mari kita lihat tugasan seseorang jururawat di Ward Psikiatri di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM.
Waktu tu memang kita orang memang kalang kabut, tapi dalam pada yang sama kita cuba untuk pujuk dia supaya tak terjun. Saya jururawat Nurul Atika binti Abdul Kadir. Saya dah berkhidmat dengan PPUM daripada tahun 2012 dan juga telah bertugas di ward psikiatrik selama 11 tahun. Situasi yang paling saya tak boleh lupakan di mana satu pesakit saya sendiri dia mengambil kerusi dan memecahkan tingkap di ward, and then waktu tu memang kita orang memang kalang kabut, tapi dalam pada yang sama kita cuba untuk pujuk dia supaya tak terjun sebab dia nak terjun daripada tingkat 2 dengan memecahkan tingkap lah. Cabaran yang paling bagi saya paling sukar ialah untuk mendapatkan kepercayaan pesakit. Lagi-lagi pesakit yang kemurungan. Sebab selalunya pesakit kemurungan ni mereka tak nak bercakap dengan orang dan tak percaya dengan orang. Jadi apa yang kami boleh buat ialah kami akan approach dia, slow talk dengan dia untuk bagi dia rasa selesa dan juga selamat dengan kita. Jadi bila dia rasa selesa selamat, dia akan mula bercakap sedikit demi sedikit. Saya akan jaga anak saya sendiri kat rumah. Sekarang ni layanan untuk pesakit kemurungan ni kita kena sebagai staff kita kena jadi pendengar yang empati. Kita kena biarkan mereka ni luahkan perasaan diorang sendiri. Kita jangan paksa diorang, dan kita kena tunjukkan yang kita ni ambil peduli dekat diorang. Dalam masa yang sama tu kita kena perhatikan juga perubahan tingkah laku pesakit yang kemurungan sebab mereka ni kadang-kadang dia orang suka menyendiri. Dia orang tak nak bercakap. Dekat situ kita dah nampak lain macam sikitlah. Dan kita kena galakkan juga dia orang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti yang ada di dalam ward. Kalau pagi kita akan buat senaman ringan, and then kita akan buat aktiviti macam bermain pingpong, kita akan buat aktiviti melukis mewarna. Kita ada juga aktiviti macam berkaraoke, menonton televisyen. Selain daripada aktiviti, pihak hospital juga menyediakan telefon awam buat pesakit yang ingin menghubungi keluarga mereka. Sebenarnya dekat dalam hospital, dalam ward psikiatrik, kita layan pesakit kita semua sama rata. Okey, mungkin ada yang mengadu kata staf layan tak bagus atau doktor tak nak attend dia. Sebenarnya kita dekat hospital kita punya rutin. Okey, doktor akan jumpa pesakit. So kadang-kadang pesakit ni doktor dah jumpa, tapi mungkin waktu tu interaksi mereka tidak berjaya. Tak berjaya bermaksud mungkin pesakit tidak memberi respon yang bagus. Jadi doktor terpaksa hentikan conversation tu untuk mengelakkan pesakit lebih bertindak agresif ataupun lebih bertindak yang bukan-bukanlah. Sama juga macam nurse, kita tak boleh provoke patient. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena verbal de-escalate dengan diorang. Kita kena bercakap dengan nada yang perlahan supaya dia tak trigger untuk jadi lebih lagi macam tak selesa dengan kita lah. Okay, itu dia keadaan di sebuah ward psikiatri, dan saya pasti jururawat dan doktor yang bekerja ataupun mengendalikan pesakit yang mengalami kemurungan memerlukan banyak kesabaran. Pelbagai aktiviti yang dilakukan. Jadi ini saya nak tanya doktor, kalau seseorang itu telah dimasukkan ke ward psikiatri, apakah jenis rawatan yang akan diberikan? Kalau kita tengok tadi ada banyak aktiviti yang mereka akan lakukan, aktiviti harian yang seperti biasa kita lakukan. Okey. So apabila dimasukkan ke dalam ward, dia ada indikasi tertentu. Selalunya sama ada gejala itu sangat serius dan memerlukan rawatan di dalam ward, dan juga mungkin ada kecenderungan untuk mencederakan diri dan orang lain. So apabila mereka dimasukkan dalam ward, of course kita kena melalui macam saya cakap tadi, assess, dapatkan riwayat sejarah sakit dan seterusnya, membuat investigation yang tertentulah untuk rule out penyakit-penyakit lain. Dan jika kita telah mendapatkan diagnosis yang tepat, kita akan memulakan rawatan yang segera. So rawatan ni bersifat farmakological ataupun ubatan, dan juga non-farmakological yang bersifat macam psikoterapi. Contohnya di situ juga kita akan explain ataupun explore patient punya condition ataupun challenges, supaya kita boleh juga offer terapi lain seperti interpersonal terapi, family intervention, dan kita mempunyai goal atau aim apabila pesakit-pesakit ini dirawat
dirawat, mereka boleh pulih dan kembali untuk melakukan tugas dan fungsi seperti sebelumnya. Selalunya berapa lama mereka perlu berada di ward psikiatri? Berbeza, saya pasti mengikut pesakit, tetapi selalunya berapa lama? Okay. So ini agak variables lah, maksudnya varies lah, maksudnya ada yang dalam masa yang singkat berdasarkan respon seseorang pada rawatan yang diterima, tak kurang juga ada yang memerlukan tempoh yang lebih panjang dan mungkin escalate daripada rawatan farmakologikal, mungkin memerlukan rawatan yang lebih intensif seperti electroconvulsive therapy lah, ECT, dan pelbagai rawatan lain juga. Doktor, walaupun topik hari ini adalah tentang depresi kemurungan, kita masih lagi perlu optimis. Mesti ada peluang ataupun harapan untuk pesakit pulih dan menjadi seperti sedia kala. So saya suka dengan statement ni. Nombor satu, kita kena instill hope dekat kalangan pesakit dan juga kita sebagai perawat ataupun doktor yang merawat. Kita tahu memang ada harapan untuk setiap pesakit kemurungan itu untuk pulih. Itu adalah satu perkara yang kita kena faham daripada awal lagi. Jadi bila kita tahu ada harapan untuk pulih, kita akan melakukan segala bentuk usaha dengan sepenuhnya lah. Okey, so tapi penting juga kita untuk tengok apa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi untuk pemulihan ini. Yang pertama adalah rawatan yang tepat dan cepat. Maksudnya segera. Bila kita dah tahu tanda-tanda, kita perlu continue untuk mendapatkan rawatan. Dan ada sesetengah pesakit memerlukan rawatan farmakologikal atau ubatan. Kita tak boleh deny lah tentang perkara ini. Sebab kita faham penyakit depresi adalah penyakit biologikal. So ada bukti ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. So of course rawatan ubat penting untuk membantu. Dan seterusnya adalah dari segi sokongan sosial daripada keluarga, kawan-kawan dan komuniti itu sendiri untuk membantu sentiasa boleh memberi bantuan. Dan of course kita selalu beritahu kepada pesakit kita untuk mengadaptasi sistem hidup ataupun cara hidup yang sihat. Contohnya dengan exercise, sebab kita tahu dengan aktiviti fizikal boleh membantu meningkatkan emosi dan memang membantu untuk mengurangkan depresi. Okey doktor. Jadi kita nak tahu jugalah kemurungan ini, kondisi kemurungan ataupun depresi bukanlah pengakhirannya. Ada peluang untuk pesakit menjalani kehidupan yang lebih baik. Bukan sahaja normal tapi mungkin lebih baik dan lebih bahagia. Jadi kita nak tahu juga tips ataupun harapan yang kita boleh taruh kepada mereka ini daripada doktor, tapi selepas kita kembali. Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Burairah. Orang panggil saya Syafiqah ataupun Ika. Kini saya berada di tahun 5 sebagai pelajar perubatan di Universiti Putra Malaysia. Kebiasaannya, saya akan mulakan hari saya pada pukul 5.30. Biasanya 5.30 pagi tu saya akan start bangunlah, start solat, mandi, kemaskan diri saya. Lepas tu preparekan jadual lah. Nanti jadual tu saya akan tulis apa saya akan cuba kecapi pada hari inilah. Selepas itu dalam pukul macam 7.30, saya akan pergi ke hospital bersama dengan rakan-rakan saya juga. Dan di hospital saya akan pergi ke ward lah. So you must have 1 minute clinical examination dekat general, 3 minutes dekat depan, 3 minutes kat belakang. Saya memilih bidang perubatan ini sebagai future kerjaya saya juga sebab waktu saya kecil, saya telah dibesarkan dalam hospital sebab waktu tu adik saya ada didiagnos dengan penyakit sakit jantung. Dan di sana saya dibesarkan dengan suasana di mana ada doktor, nurse yang sangat-sangat baik dengan rakan-rakan dekat dalam ward pediatrik tu. Jadi bila dibesarkan, saya rasa saya telah menanam cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Cabaran yang saya hadapi dalam menjadi seorang pelajar perubatan ialah kami kena belajar pelbagai jenis topik dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, saya baru saja menyelesaikan posting internal medicine dengan saya punya surgical. Jadi internal medicine tu kami diberikan 10 minggu kena belajar pelbagai topik berkenaan dengan internal medicine. FMAP adalah more than 65. Because of kalau less than 65, perfusion pressure pergi kat kidney, pergi kat brain, pergi kat heart, pergi kat GI itu low. So in sepsis unit tu biasanya higher a bit. Saya rasa salah satu misconception masyarakat terhadap pelajar perubatan ialah mereka ingat yang pelajar perubatan ni macam
doktor yang dah bekerja. Saya sering dapat macam soalan daripada pesakit, saya tanya soalan, dia akan terus panggil saya doktor. Antara lagi satu misconception adalah orang ingatkan yang kami ni intern. Tapi sebenarnya tidak, kami pelajar biasa yang just pergi hospital sebab di sanalah kami dapat membelajar. Jadi bagi saya kalau everyday nak pergi club patient, saya akan tanya history dengan patient, saya akan buat macam saya nak buat ke exam. Jadi bila saya dah masuk hari yang nak exam tu, saya rasa exam tu tak ada apa-apa. Bagi saya macam dia perkara biasalah. Tapi bila when it comes to theory, kena study for theory sebab theory memang on macam rare cases, benda yang tak ada di situasi sebenar. So kalau nak comparekan tu memang at the same time kena belajar, at the same time pun kena pergi ke clinical punya part lah, nak jumpa patient dekat hospital. Bagi saudara-saudara di luar sana yang nak sambung dalam bidang perubatan, saya syorkanlah bidang ni sebab bidang ni sangat seronok. Dia dapat belajar pelbagai benda. Malah kita dapat membantu banyak orang. Tapi kena ada mindset atau mentaliti yang kuat sebab bidang ni, mana-mana bidang lah, ada susah dan senang, termasuklah bidang ni juga. Tapi apa pun terjadi, yang pasti kena ada niat yang betul kalau nak masuk dalam bidang perubatan ni. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Dr. Nur Hafidah Ishak, pakar psikiatri daripada UPM. Kalau tadi kita telah memperbincangkan tentang harapan ataupun peluang untuk seseorang pesakit yang mengalami kemurungan untuk pulih, memang ada. Pastinya ada dengan usaha yang berterusan. Jadi doktor, untuk mereka yang menonton Hello Doktor, mungkin anda pernah mengalami kemurungan ataupun sedang mengalami kemurungan atau mengenali seseorang yang sedang depres. Jadi apakah tips yang boleh doktor berikan kepada mereka sebegini dan langkah-langkah yang perlu diambil secepat mungkin? Okey. So mungkin saya boleh pecahkan langkah-langkah ni kepada 3 bahagian lah. Yang pertama, kalau mereka sedang mengalami ataupun pernah mengalami keadaan macam ini, apa yang perlu dibuat? So nombor 1, saya rasa perlu kita tahu untuk kita ambil masa sikit untuk mengenali dan acknowledge, terima perasaan ni. Sebab kita kena tahu yang our feelings are valid, are real. So beri ruang untuk kita merasakan apa yang kita alami tanpa perlu rasa tertekan ataupun untuk membiarkan atau deny. Okey, setelah kita kenali dan mengetahui, kita pun cuba cari jalan untuk mengetahui dengan lebih lanjut sama ada ini adalah bersifat sementara ataupun berpanjangan yang memerlukan kita untuk mendapatkan rawatan yang tepat kepada profesional lah, sama ada psikologis atau psikiatri. So, selain daripada itu, kita juga perlu dengan langkah yang aktif untuk mencari support system untuk membantu kita berkongsi, bercakap mengenai perasaan kita. Dan seterusnya, of course, apa yang kita boleh buat selama menunggu rawatan, for example, kita boleh terus untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat, push ourselves untuk bergiat aktif. Bila aktiviti fizikal terbukti dapat membantu meningkatkan emosi dan belajar teknik-teknik pengurusan stres yang optimal seperti pengurusan masa, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dan juga cuba cari jalan untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Okay. Untuk tips kepada bagaimana kita melihat orang sekeliling kita yang mengalami masalah atau gejala ini, yang nombor 1 macam saya cakap tadi, mendengar dengan empati. Seterusnya kita boleh juga menawarkan bantuan yang lebih praktikal. Contohnya mungkin mereka terbeban dengan kehidupan atau tanggungjawab seharian, kita boleh bantu untuk meringankan beban mereka ini. Dan seterusnya mengajak untuk mereka terus bergiat aktif dengan aktiviti-aktiviti yang mereka sukai sebelum ni. Mungkin budaya kita lah doktor tidak dapat dipisahkan dengan stigma masyarakat yang memandang perkara kemurungan ini mungkin sebagai salah satu topik yang tidak serius, yang tidak wujud sebenarnya. Untuk mereka, kadang-kadang ada pesakit mungkin dia nak jejak langkah ke dalam office doktor pun dia rasa malu. Apakah pesanan doktor kepada mereka ini? Macam saya cakap tadi, stigma yang terlekat pada kemurungan ini adalah satu, mereka takut. Mereka takut yang katakan kemurungan ini adalah penyakit mental yang berbahaya dan mengganas. Itu satu. Ataupun mereka takut dinilai sebagai seorang yang lemah ataupun tak kuat semangat, kurang iman. Itu adalah salah satu stigma yang biasa terlekat pada seseorang. Dan seterusnya mereka juga mungkin mengambil langkah ringan atau mengambil ringan yang
gejala kemurungan ni mengatakan yang kemurungan ini tak wujud ataupun tak real. So ini adalah perkara-perkara yang perlu dihindari dan perkara-perkara yang menyebabkan kita terlambat ataupun tidak langsung mencari bantuan. Of course sebagai masyarakat kita perlu menukar persepsi ini dan cuba untuk tidak menilai atau mengkritik individu-individu di sekeliling anda yang anda tahu mungkin tengah struggle. Jadi kalau tidak dapat menolong, sekurang-kurangnya tidak mengkritik atau memburukkan lagi keadaan. Jadi kata-kata terakhir doktor, terutamanya buat penonton Hello Doktor yang mungkin sedang mengalami keadaan depresi ataupun sudah mula mengesan tanda-tanda awal kemurungan dan depresi, apakah mentaliti ataupun mindset yang perlu mereka terapkan dan apakah langkah yang perlu diambil? Sebagai rumusan, saya ada 3 tips lah. Yang pertama, let's stop depressions. Ini adalah langkah kempen di mana kita ingin semua pesakit untuk boleh bercakap dengan lebih efektif dan bila kita start bercakap tentang depression, mungkin akan memangkin perubahan ketara di kalangan masyarakat tentang bagaimana mereka memandang dan menangani kemurungan, seterusnya akan menurunkan stigma. Yang kedua, kita sama-sama tanamkan yang penyakit kemurungan ini boleh dirawat, boleh pulih dan kita sentiasa ada harapan untuk pulih seperti sedia kala. Yang ketiga, macam kita kongsikan tadi, jika ada simptom, ada gejala, kita boleh amalkan gaya hidup yang sihat dan jika jangan malu ataupun jangan segan untuk mendapatkan bantuan profesional. Kebolehan untuk kita mencari bantuan adalah satu kekuatan untuk kita juga. Dan yang terakhir ada kali ketiga ataupun doktor sudah rumuskan tadi? Rumuskan. Okey, baiklah. Kepada semua penonton Hello Doktor, kalau kita dah dengar tadi apa yang doktor katakan, walaupun seseorang itu mengalami keadaan kemurungan ataupun depresi, itu bukanlah pengakhirannya, itu bukanlah the end of the world kalau kita kata dalam bahasa Inggeris, kerana ada harapan untuk pulih dan rawatan yang boleh diambil supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan normal dan mungkin memperbaiki juga keadaan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kita maklumlah dengan gaya hidup sekarang yang laju, kita aktif, semua orang ada segala permintaan di sekeliling kita, expect kita untuk dapat berbuat sesuatu dengan laju dan dengan pantas, tetapi jadi jangan kita jadikan itu sebagai tekanan untuk menyebabkan kita depresi atau murung. Jadi dapatkan rawatan yang sewajarnya. Dengan itu, kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya untuk Hello Doktor. Jaga diri semua.